Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mendahului senarai 97 penerima darjah dan bintang kebesaran Selangor sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-78 Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idrisah hari ini. Tunku Azizah dikurniakan darjah kerabat Selangor yang amat dihormati DK. Istiadat penggunaan berlangsung di Istana Alam Shah Kelang. Berangkat sama ke istiadat itu Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin dan Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah selain Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul menerima darjah kebesaran Sri Paduka Mahkota Selangor SPMS yang membawa gelaran Datuk Seri. Turut menerima darjah sama adalah Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin. Perdana Menteri merafak sembah dan ucapan tahniah sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-78 Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idrisah. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau mendoakan semoga Sultan Sharafuddin, Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin dan seluruh kerabat diraja sentiasa dilimpahi rahmat dan hidayahnya serta berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan penuh kedaulatan. Tambah Datuk Seri Anwar, beliau dan sekalian rakyat akan terus memberikan ketaatan dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi. Selangor berjaya meraih kutipan hasil berjumlah 2.571 bilion ringgit setakat 6 Disember lalu. Menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, jumlah itu meningkat 128% daripada sasaran 2 bilion ringgit yang ditetapkan tahun ini. Ini adalah manifestasi dan bukti kesungguhan barisan pimpinan dan penjawat awam anggota pentadbiran kerajaan tuanku bagi memacu ekonomi negeri dan meningkatkan hasil demi manfaat rakyat jelata. Malah pencapaian ini menggambarkan keyakinan komuniti pelaburan serta rakyat tuanku dan menggambarkan sikap dan kebertanggungjawaban kerajaan tuanku dalam merancana dan mengagihkan kekayaan negeri secara efektif dan bersasar. PDRMD benar untuk memeriksa video rakaman kamera papan pemuka dashcam milik kereta peribadi pengguna. Ia selaras dengan Seksyen 21 Akta Polis 1967. Mana-mana individu yang gagal memberikan kerjasama boleh ditangkap di bawah Seksyen 186 Kanun Kesiksaan. Berdasarkan perkembangan semasa dan teknologi yang semakin canggih, PDRM menjalankan siasatan mengikut perubahan arus perdana termasuk penggunaan rakaman video yang dirakam menggunakan peranti-peranti yang dipasang di kenderaan seperti kamera papan pemuka yang disebutkan tadi. Rakaman kemalangan dari dashcam sebuah kenderaan sebenarnya membantu PDRM dan ia dijadikan sebagai keterangan untuk dikemukakan dalam mahkamah selaras dengan peruntukan di bawah Akta Keterangan 1950 berhubung kaedah keboleh terima dokumen. Pelbagai langkah diambil pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi mengekang ancaman di kawasan pesisir pantai timur Sabah. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, ia termasuk mengekalkan operasi ATM sedia ada selain memperkasa melalui latihan di peringkat perkhidmatan dan latihan. Tambahnya, pembinaan kamp tentera darat di Felda Sahabat Lahad Datu turut memperkukuh pertahanan di kawasan daratan dan perairan tersebut. Pembinaan yang bernilai 547 juta ringgit itu dijangka siap pada pertengahan tahun 2027. Selain daripada itu, aset-aset lain yang ditempatkan seperti radar coastal surveillance system, 2 buah pengkalan operasi hadapan di laut dalam bentuk sea basing di perairan Sempurna dan Sedakan yang melibatkan pengoperasian pengkalan tentera laut secara silih berganti. Kita ada sebuah kapal auxiliary silih berganti, kapal Bunga Emas dan kapal Tun Azizan, serta aset-aset dari tentera darat, tentera laut dan tentera udara yang telah meningkatkan keselamatan maritim dan daratan di kawasan berkenaan Tan Sri.
Nilai ekspor bagi industri halal tahun 2022 merekodkan jumlah sebanyak 59.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 64% berbanding 2021. Produk ekspor itu meliputi barangan makanan dan minuman, bahan ramuan dan produk kosmetik. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Liu Chintong berkata, untuk tahun ini hingga Oktober, nilai ekspor yang dicatatkan adalah sebanyak 44.17 bilion ringgit. MITI menerusi Halal Development Corporation Berhad HTC dan Matrix sentiasa mempromosikan produk-produk Malaysia ke negara luar termasuk produk halal dari masa ke semasa menerusi penyediaan platform dan kempen perniagaan melalui acara-acara utama. MIHAS kali ke-19 yang diadakan pada bulan September 2023 telah merekodkan jualan produk halal yang mencecah 3 bilion ringgit iaitu 24% lebih tinggi daripada sasaran. Pameran halal terbesar di dunia ini telah memadankan 469 syarikat tempatan dan dengan 231 pembeli antarabangsa dari 44 buah negara. Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Tahap penguasaan bahasa Inggeris di institusi pendidikan negara akan diperkukuh. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata, bagi memenuhi hasrat tersebut, KPM telah mengusahakan penjajaran sistem pendidikan bahasa Inggeris dengan kerangka standard antarabangsa iaitu Common European Framework of Reference for Languages. Penjajaran itu melibatkan penambahbaikan daripada peringkat prasekolah sehingga ke pendidikan tinggi. CEFR merupakan satu kerangka standard yang komprehensif dan digunakan di banyak negara di seluruh dunia bagi melaksanakan PDP, maka CEFR bukan merupakan satu silibus. Berdasarkan CEFR tersebut, guru dan pendidik di institusi pendidikan dapat mengenal pasti dan mengukur pencapaian kemahiran bahasa dalam kalangan murid. Berdasarkan kajian Cambridge Baseline Study 2013 dengan izin, terdapat keperluan yang mendesak untuk KPM membuat satu rombakan semula kurikulum bahasa Inggeris. Tambah beliau, KPM melaksanakan penjajaran kurikulum bahasa Inggeris dari tahap prasekolah sehingga lepasan menengah yang setara dengan standard antarabangsa CEFR. Bantah tindakan kejam Zionis sasar hospital di Palestin, Pertubuhan Dunia Melayu Dunia Islam DMDI Selangor akan anjur Himpunan Solidariti Selamatkan Hospital Selamatkan Palestin pada Jumaat ini. Menurut pengerusinya, Datuk Saruni Judi, selain bantahan, ia bertujuan menggesa tindakan tidak bertanggungjawab itu dihentikan. Hospital ini adalah yang paling utama di mana mereka nak lari ke tempat hospital kerana kita tahu dalam peperangan macam mana pun hospital ini adalah tempat yang selamat yang tidak boleh dikacau sepatutnya dengan serba kekurangan. Himpunan Solidariti Selamatkan Hospital Selamatkan Palestin yang turut disokong Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan pelbagai NGO akan berlangsung pada pukul 5 petang di Stadium Dataran Kajang. Baik saudara, beralih ke saingan Liga Super. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam tadi menyaksikan PDRM FC berpesta gol dengan membelasah Kelantan FC 7-2. Dalam aksi tersebut, Bruno Suzuki menjadi senjata pemusnah buat skuad Sang Saka Biru selepas melakar jaringan hat-trick pada minit ke-62, 65 dan minit ke-90. 4 gol lain PDRM FC dijaringkan James Okwosa, Izak Izhan Yuswardi, Kyo Min Oh dan Ikmal Harun. Manakala Kelantan memperoleh gol hasil jaringan Khalaf Naskam dan Leonardo Rolon. Selepas ini, Kelantan FC dijadual bertemu Kelantan United pada Sabtu ini, manakala PDRM FC akan menutup kempen dengan menentang Selangor FC pada hari Ahad.